2024 ini saya ingin menzahirkan perasaan ukhuwah dan kemanusiaan yang mendalam terhadap umat Islam dan rakyat Palestin di Gaza yang terjajah. Mereka sedang dibom setiap waktu oleh tentera Zionis Yahudi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan yang kafir terhadap perintah-perintah Allah, pencabar dan penghina zat ketuhanan, pembunuh nabi-nabi dan penyembah syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan mutlak kepada umat Islam dan rakyat Gaza serta seluruh rakyat Palestin ke atas Zionis Israel. Amin. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur, mengingkari ayat-ayat Allah, perintah-perintah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesaran Allah. Dan mereka pula membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka menderhaka dan mereka pula sentiasa menceroboh. Tuan yang dipertua, di dalam ucapan belanjawan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ke-10, beliau ada menyentuh mengenai perancangan kerajaan untuk melaksanakan liberalisasi ekonomi. Saya secara asas tidak menolak pendekatan liberalisasi ekonomi dalam usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing. Namun perlulah diingatkan bahawa liberalisasi ekonomi janganlah sekali-kali sampai memberi maksud dan membuka jalan kepada proses sekularisasi ekonomi negara, sehingga akhirnya reformasi ekonomi itu mengalami kegagalan. Kita berkeyakinan bahawa sebarang pendekatan ekonomi, bahkan apa sahaja tanpa bersandarkan syariat Islam, sudah pasti akan menemui kegagalan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan sesiapa yang berpaling engkar dari ingatan dan petunjukku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kehidupan yang sempit di dalam ayat ini, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah bermaksud kullu malin a'taituhu 'abdan min 'ibadi qalla aw kathur la yattaqini fih fala khaira fih wa huwa ad-danku fil ma'siyah. Setiap harta yang aku berikan kepada seseorang hamba daripada hamba-hambaku, sama ada sedikit atau banyak, sedangkan dalam usahanya dia tidak bertakwa kepadaku, maka tidak ada sebarang kebaikan pada harta tersebut. Ia adalah kesempitan kerana melakukan kedurhakaan kepada Allah. Dengan lain perkataan, seorang Muslim akan sentiasa mengambil berat terhadap hukum dan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Ia akan berusaha memastikan hukum-hukum tersebut dipatuhi di dalam dirinya, keluarganya dan masyarakatnya. Seorang Muslim tidak memandang adanya sebarang jenis kejayaan bagi manusia yang melanggar hukum dan peraturan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ia memandang bahawa segala pekerjaan manusia di dunia ini, walau tinggi mana sekalipun ketelitiannya, akan menemui kegagalan, sama ada pada permulaannya, atau pertengahan, atau penghujungnya, ataupun selepasnya. Apabila usaha-usaha tersebut tidak dipandukan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Berpandu kepada syariat Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai syarat asasi bagi mencapai kejayaan tersebut. Manakala kejayaan yang diterima dengan jalan selain itu adalah kejayaan yang mengundang azab. Ia bukanlah kejayaan yang hakiki dan diberkati. Bagi seorang Muslim, perkara pertama sebelum ia memulakan sesuatu pekerjaan ialah memastikan terlebih dahulu petunjuk dan peraturan Allah Subhanahu wa taala di dalam pekerjaan yang ingin dilakukannya, untuk dipatuhi olehnya dalam usahanya itu lebih dahulu dari sebarang penekunan
usaha-usaha material yang berbagai-bagai. Ia melakukan seperti itu agar ia tidak terjatuh ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan yang dipertua, kebimbangan saya bahawa liberalisasi ekonomi ini sekiranya tidak dipantau akan menjurus kepada sekularisasi ekonomi dan mencabut iltizam perlaksanaannya dari hukum dan peraturan Islam. Kebimbangan ini bukanlah suatu kebimbangan yang tidak berasas. Saya katakan demikian kerana sifat ekonomi kapitalis itu sendiri dalam usahanya mencapai kejayaan dan agenda liberalisasinya adalah sebuah sistem ekonomi yang berusaha melepaskan dirinya dari sekatan peraturan dan hukum. Dengan izin, the lessening of government regulations and restrictions. Usaha golongan kapitalis bukan sahaja bermula dengan penolakan terhadap ekonomi mercantilis yang mengongkong aktiviti ekonomi pasaran bebas, bahkan juga penolakan terhadap semua bentuk peraturan yang dianggap merugikan aktiviti ekonomi mereka. Ini sudah tentulah meliputi halangan-halangan dari peraturan agama dan syariatnya. Kapitalisme adalah ideologi yang mengajarkan bahawa kemajuan ekonomi sesebuah negara, kemakmuran rakyat dan kekayaan hanya akan tercapai melalui pembebasan sepenuhnya aktiviti perdagangan. Kebebasan ini telah menjerumuskan aktiviti perdagangan moden kepada bentuk-bentuk perdagangan yang mengenepikan nilai-nilai akhlak, agama dan kemanusiaan. Dalam mengejar keuntungan, manusia diasuh menjadi hamba kepada keseronokan dunia dan sebagai jentera yang menghancurkan nilai-nilai akhlak yang tinggi dan menghapuskan kesetiaan manusia kepada nilai dan peraturan agama dan penghormatan manusia kepada Tuhan. Seterusnya, sikap tidak tegas kerajaan dalam mempertahankan kesucian kalimah Allah dari pentafsiran yang salah, seakan-akan melihat usaha melindungi akidah Islam adalah perkara yang remeh. Demikian juga tidak adanya kesungguhan kerajaan untuk mempertahankan kesucian perundangan Islam dalam keadaan golongan liberal dan pendukung-pendukung mereka sedang bertubi-tubi mencabar syariat Islam dan perundangannya, iaitu perundangan Islam yang jelas selari dengan perlembagaan negara dan berada di bawah naungan Raja-Raja Melayu. Ia sudah tentulah merupakan langkah yang sangat membahayakan masa depan eksistensi Islam dan orang-orang Melayu Islam di dalam negara ini. Malangnya, sehingga saat ini kerajaan tidak berbuat apa-apa. Seterusnya, sikap biadab penganjur Freedom for Palestine yang melarang para peserta bertakbir, sedangkan bertakbir membesarkan Allah adalah merupakan syiar Islam yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Bertakbir bukan sahaja diperintahkan di dalam mengerjakan solat atau ibadah haji ataupun menyambut kedatangan hari raya, bahkan juga di dalam pertempuran perang atau berdepan dengan sebarang bentuk mara bahaya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis qudsi, "Fa in zakarani fi nafsihi, zakartuhu fi nafsi, wa in zakarani fi mala'in, zakartuhu fi mala'in khairin minhum." Jika ia menyebutku di dalam dirinya, maka aku menyebutnya pada diriku. Dan jika ia menyebutku pada khalayak ramai, maka aku menyebutnya pada khalayak ramai yang lebih baik dari mereka. Sikap lunak kerajaan terhadap penganjur tersebut, seperti tergambar di dalam jawapan yang berhormat Menteri Dalam Negeri, adalah sangat membimbangkan. Menjadikan perhimpunan Solidariti untuk Palestin sebagai alat bagi menyebarkan nilai-nilai sekular liberal kepada umat Islam negara ini adalah perbuatan hipokrit yang tidak boleh dibenarkan menjadi budaya di dalam negara ini. Begitu juga dengan sikap lunak kerajaan terhadap tindakan sebahagian orang-orang kafir yang dengan sengaja mempermain-mainkan tafsiran Al-Quran. Dan terakhir, kita dikejutkan dengan cadangan kerajaan untuk menurunkan kadar duty hiburan kepada 10%
bagi persembahan pentas terhadap artis antarabangsa. Walhal konsert-konsert artis antarabangsa sewajarnya hendaklah dihentikan dan bukannya digalakkan lantaran pengaruh negatif yang mereka bawa dan budaya kuning yang bercanggah dengan Islam dan adab ketimuran. Tuan yang dipertua, kemusnahan yang telah dibawa oleh pendekatan ekonomi kapitalis di dunia ini, suka saya peringatkan, sebenarnya bukanlah suatu kebetulan, tetapi ianya adalah suatu kemestian dan tuntutan dalam ekonomi kapitalis untuk menjamin kekuatan dan survival ekonomi mereka. Dengan lain perkataan, semakin maju ekonomi sebuah masyarakat kapitalis, maka dengan nisbah itu jugalah semakin hancurnya nilai-nilai akhlak manusia dan terhapusnya kesetiaan mereka terhadap agama. Di bawah sistem ekonomi sekular, manusia dengan segala nilai-nilai luhurnya sedang dipimpin menuju kehancuran. Saya berharap, walaupun secara skeptikal, bahawa di sebalik kebimbangan-kebimbangan yang telah saya sebutkan tadi, liberalisasi ekonomi yang cuba diperkenalkan oleh kerajaan dalam belanjawan 2024 ini sama sekali bukanlah bermakna kita sedang menuju kepada sekularisasi. Tuan yang dipertua, dalam kesempatan ini saya ingin mengulangi hasrat rakyat Jasin Bistari untuk mendapatkan peruntukan tambahan bagi pembinaan sebuah masjid di Mukim Air Panas daerah Jasin. Masjid As-Salam yang dapat menampung 1,500 jamaah. Kos pembinaan yang tidak kurang daripada RM8.5 juta tidak mampu dilaksanakan tanpa bantuan dana dari kerajaan persekutuan. Karya Jasin Bistari meliputi Taman BJB Seksyen 1, Taman BJB Seksyen 2, Taman BJB Seksyen 3, Taman BJB Seksyen 4 dan perkampungan tersusun Jasin Bistari. Dengan kepadatan penduduk yang semakin tinggi di qaryah bandar Jasin Bistari ini, serta jarak yang jauh dari Masjid Muhaimin, Bemban dan dari Masjid Air Merbau, keperluan rakyat Jasin Bistari kepada sebuah masjid besar di qaryah mereka adalah sangat mendesak. Dengan tapak yang telah sedia ada serta keperluan pembinaan masjid yang telah diluluskan di dalam mesyuarat Jawatankuasa Tadbir Urus Masjid dan Surau Negeri Melaka pada 29 Mei 2019, saya selaku ahli Parlimen Jasin sangat-sangat mengharapkan hasrat rakyat Jasin Bistari ini dapat ditunaikan dan peruntukan segera dana untuk tujuan pembinaan Masjid As-Salam diluluskan. Seterusnya saya juga ingin mengulangi dalam kesempatan ini keperluan rakyat Sungai Rambai dalam daerah Jasin kepada sebuah balai polis yang lengkap. Keluasan kawasan pentadbiran balai polis Sungai Rambai iaitu 44.5 km persegi dengan kepadatan penduduk seramai 28,082 orang, yang bermakna nisbah anggota yang bertugas dan penduduk adalah seorang anggota polis bagi 3,510 orang. Saya berharap, seingat saya persetujuan yang pernah diberikan oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri untuk memasukkan pembinaan Balai Polis Sungai Rambai ini ke dalam RMK ke-12 tahun 2024 akan benar-benar dapat dilaksanakan. Saya juga ingin mencadangkan, berdasarkan peningkatan berlipat kali ganda penduduk daerah Jasin, agar pangkat Ketua Polis daerah Jasin daripada pangkat DSP diangkat kepada pangkat Superintendent Polis. Saya berpandangan sudah sewajarnya setiap Ketua Polis yang ditugaskan di daerah Jasin diberikan pangkat yang sesuai dengan tanggungjawab berat yang mereka pikul dalam menjaga keselamatan rakyat di daerah Jasin. Tuan yang dipertua, sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Justice.